Okey, jika sebelum ini ya kita melihat beban pengajaran kepada anak-anak ni terletak pada para guru. Guru-guru yang mengajar anak-anak, guru-guru yang mendidik anak-anak dalam pelbagai aspek, pelbagai subjek. Manakala ibu bapa pula hanya bertugas sebagai membantu anak-anak dalam membuat latihan, kerja sekolah. Namun kini bila situasi ini berubah ya, pandemik berlaku ya, kita lihat seolah-olah beban tugas mengajar ini jatuh ataupun kita sama-sama pikul. Beban mengajar ni sama-sama dipikul oleh ibu bapa dan juga oleh guru. Lagi-lagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak tahap rendah yang mana kita sendiri perlu membantu dalam membuat tugasan online, tugasan offline, mengemas kini akaun Google Classroom nak masukkan nak masukkan homework yang telah dibuat dan sebagainya. Dan seperti kita semua sedia maklum dan pada yang sama juga ibu bapa juga bekerja. Seperti yang Dr. Mashita maksudkan tadi, ibu bapa juga bekerja. Suri rumah juga bekerja. Ada tugasan lain yang perlu disiapkan. Yang mana kita boleh katakan setiap ibu bapa juga mempunyai kekangan dan mempunyai cabaran mereka sendiri. Biar siapa pun mereka. Oleh itu, saya minta di sini peluang kepada Dr. Mashita untuk sama-sama kongsi apakah tips-tips ataupun kita panggil apakah magical touch yang dapat dikongsikan oleh Dr. Mashita kepada ibu bapa yang ada di sini yang boleh membuatkan ibu bapa untuk kekal positif dalam menghadapi PDPR ini. Dipersilakan Dr. Mashita. Okey, terima kasih Dr. Daya. Okey, magical touch sebenarnya yang saya nak kongsikan ni adalah lebih kepada sebenarnya dia akan berbalik kepada anak. Bila anak tidak rasa selamat, bila anak rasa tertekan, okey, dengan kerja-kerja, dengan situasi yang baru, dia akan memberontak. Kita ni sebenarnya kita dah rasa kita yang paling penat kan? Kita lah yang paling stres sekali bila PDPR ni sebagai ibu bapa. Okey, tetapi orang yang melaksanakan objek yang paling penting, saya bukan nak menyamakan anak kita sebagai benda, tidak. Tetapi adalah fokus kita kepada ni adalah anak-anak kita. Okay, jadinya saya cuba sharekan juga. Okey, cara yang saya boleh kongsi ya. Okey, nampak ya? Perkara yang sesuai untuk menjawab soalan moderator tadi, saya suka apabila sentuhan ibu bapa ni fokus kepada anak-anak ini melihat kepada dalam cara menangani ketakutan dan tekanan. Kita orang dewasa kita pandai kontrol mengawal kita punya masalah, walaupun kita tak tunjuk, kita boleh menangis, kita boleh luahkan kepada orang lain. Okay? Walaupun menangis itu tidak mendatangkan penyelesaian tetapi dia melegakan. Okay? Namun perkara penting bila kita menerima beban baru menjadi cikgu di rumah. Okay? Anak kita turut menerima kesannya. Okay? Sebelum ni melihat guru lah orang yang paling dekat dengan dia. Okay? Nak tanya apa cikgu boleh jawab 100%. Cikgu boleh bagi perhatian 100% kepada kita. Ini di sudut anak lah. Tapi Minta bila maaf Dr. Mashita, Mela. Ya. Slide Dr. Mashita stuck lah. Start kejap ya. Saya share semula. Okay, nampak ke? Belum lagi. Oh, okey. Sekejap. Saya stop dulu. Okey, nampak ke? Boleh. Boleh. Alright. Okey. Apabila kita melihat ni, Dr. Daya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, cikgu, ibu bapa sekalian, kadang-kadang ada waktu bila kita lihat ibu bapa melalui tekanan ni, saya suka guna istilah tekanan kerana ia bukan suatu perkara yang kita lakukan dan bukan bidang kita sebagai ibu bapa. Namun bila kita terima perkara tersebut, tekanan tersebut, tempiasnya berada juga pada anak-anak. Okey,
Jadinya apabila kita sebagai ibu bapa nak memastikan situasi anak juga dalam keadaan stabil, saya percaya anak-anak ni okey. Tapi kita ni lah nak menyesuaikan keadaan kita yang bekerja dan masa tu dengan anak-anak. Tapi saya bagi tips lah. Okey, ini apa antara yang cikgu-cikgu saya juga buat. Okey, saya juga sebagai yang melihat pelaksanaan PDPR di peringkat prasekolah juga sama sahaja. Jadinya perkara yang paling utama adalah menangani ketakutan dan tekanan anak. Mereka ni kita bagi banyak subjek satu hari pun mereka boleh buat. Tetapi mereka ada waktu mereka penat. Jadinya yang pertama antara tipsnya bercakap pada tahap yang sesuai dengan usia. Kalau anak kita tu berumur 9 tahun, 10 tahun ni dah besar sedikit. Berbezalah cara kita bercakap dengan dia dan lebih kepada kita meminta mereka memainkan peranan sama macam kita, iaitu membantu. Membantu. Boleh bantu adik-adik tengah PDPR. Boleh membantu adik-adik yang sedang minta bantuan untuk melaksanakan tugasan kerja sekolah yang cikgu bagi. Bila anak-anak ni di peringkat yang lebih kecil, peringkat umur sebenarnya pada peringkat 7 tahun, peringkat 7 tahun ke 12 tahun ni adalah pada peringkat formal ni. Peringkat formal ni mereka sebenarnya dapat melihat, mereka dapat apply, mereka lebih memahami situasi-situasi sekarang. Mereka boleh guna tab, handphone dengan cara mereka sendiri. Mereka boleh buat dengan sendiri. Tapi bila kita nak bercakap tentang apa-apa saja dengan anak-anak ni, contohnya mata pelajaran lah, atau kita nak menguruskan, sekarang ni dah masuk waktu untuk matematik ni, masuk. Ada pada ketika anak-anak yang lebih kecil, 7 tahun ke bawah ni, mereka perlukan bimbingan. Berada di sebelah dan tunjuk. Tapi apabila 7 tahun dan ke atas, kadang-kadang kita tengoklah kemampuan ni, kadang-kadang kita berkongsi tab, berkongsi peranti, berkongsi handphone. Kita lihat sebenarnya cara kita bercakap tu sebenarnya memberi satu ketenangan kepada anak-anak. Walaupun kita bekerja. Saya selalu pesan juga kepada diri saya, tarik nafas panjang-panjang. Selalu kita ni monolog. Biasa tak ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan kat sini monolog dengan diri sendiri? Monolog ni macam, geramnya dengan budak ni. Kita bercakap sendiri tapi bukan dengan anak-anak. Tapi lepas tu kita akan okey. Itu antara perkara lah kita nak pastikan kita ni sebelum kita bercakap dengan anak tu kita bermonolog dulu supaya dia tidak terkeluar di mulut dengan anak-anak. Kita role model tuan-tuan dan perempuan pada anak-anak, cara kita bercakap. Walaupun kita dah puas menjaga apabila mereka dapat tengok cerita yang pelbagai sekarang ni, banyak YouTuber yang sangat memberi kesan kepada anak-anak. Antaranya Akif Zulkifli, mereka ni beri satu Insta famous yang itu contohlah antara saya tengok anak saya kan rajin tengok. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Jadinya kita apabila melihat itu adalah zaman mereka, perlulah kita memastikan cara kita bercakap tu menegur dengan yang sesuai. Kadang-kadang anak ni tidaklah rasa tekanan sebab dia tengok sebab itu zaman dia. Dia buka YouTube je keluar, dia buka je TikTok ke apa-apa saja media sosial akan keluar. So cuba cara kita untuk approach anak-anak ni macam mana. Seterusnya bila kita nak lihat PDPR ni, banyak arahan-arahan cikgu arahan-arahan cikgu buat kerja sekolah, muka surat mana, latihan mana, macam mana nak buat. Jadinya anak-anak ni dia akan bertanya soalan. Soalan-soalan tu lah bila dia sebenarnya meminta bantuan. Tetapi ada juga kadang-kadang tu dia menangis. Dia tak cakap ni, dia menangis dulu, dia stres. Dia stres. Tak nak buat. Sebenarnya dia tak nak buat. Tapi dia kena siapkan buat kerja sekolah. So ibu bapa ni kena mainkan peranan, kena jawablah soalan tu dengan baik. Kalau mana ikut kesesuaian lah secara sederhana ke. Jangan anggap macam tak apa, tak perlu buat. Nanti jumpa cikgu, nanti baru kita buat. Kita adalah moderator kepada anak-anak kita. Masa tu, kalaulah andai kata pada ketika menjalankan PDPR tu memberi satu situasi yang berat, ibu bapa tu tinggalkan sekejap. Sekejap tu bukanlah maksudnya sejam 2 jam, tidak. Ambil masa sehari 2 hari, mungkin maklum kepada cikgu, anak saya hadir. Anak saya hadir tetapi
saya perlukan masa untuk melihat dia sebab saya tidak boleh fokus pada waktu sekarang. Kadang-kadang ada jawapan-jawapan yang perlu dijawab tu sama ada depan anak, okey? Sebab kita menunjukkan contoh, saya selalu nak tekankan kita ni role model. Kepada anak-anak ni jawab dengan betul, okey? Tak apa, cikgu tak nampak, kamu buat je macam ni. Kalau boleh tolong elakkan. Okey, walaupun kita ni sebenarnya baiklah untuk kita parent dengan anak ni sebab kita dah penatkan cakap je dengan cikgu, tak jadilah, tak perlu buat lah. Sebenarnya dia memberi satu daya ingatan kepada anak tu sendiri. Akhirnya dia akan memberi satu impak yang negatif kepada cikgu pula. So kalau jawab tu kita jawab dengan betul-betul, jujur dan bersederhana. Ikut kemampuan ibu bapa sekalian. Yang ketiga, bersikap memahami. Saya percaya anak-anak ni mesti ada mood. Mood dia memang buat kerja sambil menangis, buat kerja sambil buat muka, masam, kena paksa. Kadang-kadang masuk kelas tu tak mandi, tak apalah mandi pergi masuk. Okay, mood pun terganggu. Bila mood tu terganggu, kita pun terganggu kita sebagai mak bapak ni, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu perkara yang sangat kalau boleh tak nak pergi kelas hari ni. Namun, kita kena memahami. Anak-anak ni ada waktu, dia perlu sangat kita. Ada waktu kita bekerja, kita dah pergi kerja dah ni. Sediakan peranti yang boleh kita berhubung dengan anak-anak, kita faham. Kita bagi alasan alasan. Bila dia bercerita, dia tidak mampu ke apa ke, dia meluah perasaan dia, kita maklum kepada dia, kita cakap dengan dia, nanti balik ibu tengok. Nanti balik, nanti malam ayah tengok. Biar anak-anak ni ada satu jawapan yang menunjukkan mak ayah dia mendengar, mak ayah dia memahami dia. Itu penting. Kalau sebelum ni tak apa, buat je dulu. Anak tu dia buat, kemudian dia tak ada macam satu secure dia macam mak ayah dia akan datang balik pada dia untuk tengok. Walaupun kita bekerja siang, malam tu kita boleh tengok lah, kadang penat kan, tak apalah sambil-sambil sebelum tidur. Seterusnya nombor 4 ni, bila kita nak lihat tekanan anak ni dia belajar, kadang-kadang cikgu-cikgu bekalkan link game, link kuis, link permainan yang sesuai. Boleh juga kita cari sendiri permainan maya yang sesuai dengan anak-anak ni tadi. Saya rasa saya percaya memang banyak mengikut mata pelajaran. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun tanya kepada cikgu-cikgu sekolah lain. Ada tak link, kadang berkongsi dengan ibu bapa. So ini adalah satu perkara yang sangat bagus. Kanak-kanak tu sebenarnya bila zaman ni sekarang ni, dia punya waktu kesedaran kepada teknologi tu lebih tinggi daripada kita. Kita kena benarkan sebab ini adalah zaman mereka. Kemudian yang kelima, beri lebih kasih sayang. Kasih sayang ni tidak perlulah dengan tindakan kalau tak mampu, tak sempat kan, dengan kata-kata. Cukup sekadar sebelum tidur peluk dah. Dengan kata-kata saya, mama sayang awak, buat terbaik. Tunjuk. Bila tunjuk, tapi jangan risau. Kita berkasih sayang ni dengan anak-anak ni tak semestinya kita tak marah. Marah pun salah satu perkara, tetapi kita kena tunjuk semula. Adakah semasa kita marah tu, dia memendam perasaan. Kemudian kita bertanya semula dan kita cakaplah kata-kata kasih sayang, kita buat masakan kegemaran. Percayalah nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dengar. Terima kasih mama masakkan nasi goreng hari ni. Secara automatik. Sebab itulah cara kita tunjuk kasih sayang sebagai ibu bapa yang berkejaya. Suri rumah pun ada urusan-urusan dia, tugasan-tugasan dia. Itu tu caranya. Kadang-kadang itu yang termampu tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, bila zaman PDPR ni, masa kita ni lebih kepada pengurusan anak, pengurusan macam mana kita nak pastikan dia belajar, rumah tangga lagi, persediaan kita juga kalau ada kerja yang tak habis kat office kita bawa balik. Banyak perkara yang kita mengurus. Seterusnya, tetapkan satu masa khusus. Andai kata kena maklumlah dekat cikgu, tak boleh hantar hari ni. Minta maaf cikgu tapi saya akan hantar. Tapi guru-guru pun ada kekangan juga untuk melihat kehadiran ni pada hari tersebut. Kena datang atau attend, buatlah dengan macam mana pun hadir. Cuba buat, tapi betul atau salah tu cikgu akan bantu kemudian. Kadang-kadang parent kena fahamlah tanggungjawab cikgu juga sebab memastikan kehadiran setiap hari. Namun bila kata tetapkan satu masa khusus ni, tekanan sama-sama semua tekanan sekarang ni, kita boleh lihat pada hujung minggu duduk pada satu keadaan tu bercakap. Kalau tak boleh bercakap hari bekerja, cakap malam.
Nanti anak-anak akan tahu, oh waktu ni adalah waktu bonding, nak jumpa ibu dan ayah. Tak sempat lah nak fikir benda-benda ni, sibuk lah, tak sempat fikir. Okay, cuba mulai lepas ni, okay, ibu bapa yang rasa macam memang kerja saja. Sebab saya bercakap perkara yang sama saya adalah pensyarah juga, saya memegang jawatan pentadbiran. Benda itu sangat banyak dan bila melibatkan pensyarah punya kerja ni, penyelidikan, perundingan dia bawa balik ke rumah. Tapi balik tu kan kita balik petang, kita letak 10 minit. Okey, 10 minit ni kita cakap je. Cukup 10 minit bercakap dengan anak. Cakap je. Okey. Belajar hari ni ada boleh jawab tak? Okey. So anak-anak ni bila dia melihat ada satu waktu khusus, dia akan tertunggu-tunggu pada esok hari dan hari seterusnya. Kadang-kadang dia tidak mudah sebab waktu sekarang ni cabaran kita ni nak memenuhi pula kehendak organisasi kita, tugas-tugas kita. Tapi kita kena ingat anak ni adalah satu perkara yang bila kalau kita tak buat acuan dengan betul dari sekarang, tidak terlambat lagi kalau dia darjah 6, tidak terlambat lagi. Dia nak membesar tu ikut acuan apa. Okey? Okey Dr. Hidayah, itu saja saya kembali.